Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kedudukan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan yang terdiri daripada 7 orang ahli, iaitu Nur Atasya, saya sendiri Muhammad Kafiz, Nur Nadiah, Nazatul Nadiah, Lim Hon Chun, Lau Mun Fung dan juga Siu Men Hui. Pembentangan akan dimulakan dengan pengenalan, iaitu dengan menyelidiki asal-usul bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan sebelum zaman penjajahan, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada zaman tersebut menjadi bahasa pengantara ataupun lingua franca di antara para pedagang yang hidup pada zaman tersebut, di mana bahasa Melayu seringkali digunakan dalam mesyuarat, surat perundangan dan juga kehakiman. Seterusnya, mengikut Perkara 152 Perlembagaan Malaysia, menyatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang. Di mana perkara ini memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu, di mana diwujudkan sebagai medium komunikasi bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan bahasa yang tersendiri. Seterusnya adalah sebagai untuk melindungi bahasa-bahasa lain dan memperuntukkan bahawa tiada siapa akan dilarang maupun ditahan daripada menggunakan mengajar atau belajar bahasa lain, di mana bahasa Melayu tidak akan menjejaskan penggunaan bahasa ibunda kaum lain, malah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Sejarah yang tercatat. Sebelum Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu digunakan secara meluas bagi tujuan rasmi seperti mesyuarat, surat menyurat, perundangan dan kehakiman di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, jabatan polis dan sebagainya, bagi memudahkan urusan pentadbiran kerana kaki tangannya terdiri daripada pelbagai kaum. Ianya juga diperkuatkan lagi oleh hakikat bahawa bahasa Melayu diterima sebagai bahasa rasmi di Johor apabila menerima penasihat Inggeris pada tahun 1914. Contohnya dalam surat bertarikh 11 Mei 1914, surat Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim menulis surat kepada Sir Arthur Young iaitu Governor Singapura. Mengikut pandangan Maxwell dan Gibson, 1924 menyatakan bahawa Sultan meminta penerimaan yang di Pertuan Agung terhadap prinsip bahasa Melayu dan Inggeris harus diterima sebagai bahasa rasmi, di mana ia juga digunakan di dalam Mahkamah Keadilan dan semua jabatan. Penulisan bahasa Melayu huruf Jawi perlu diberi pengiktirafan. Mengikut pandangan Muhammad Sufyan Hashim 1997, pegawai Eropah yang memegang 95% jawatan di Kumpulan 1 perlu belajar dan lulus ujian bahasa Melayu. Setelah itu baru ditempatkan di tanah Melayu. Bahasa Melayu diterima sebagai bahasa rasmi di zaman penjajah Inggeris. Mengikut pandangan Tan Siew Sin 1957, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa rasmi di zaman penjajah Inggeris dan juga diterima pakai dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya, dalam Perlembagaan Red menyatakan ia tidak menyebut apa-apa tentang mengekal atau mengembang bahasa Cina dan Tamil. Ia dicadangkan oleh pemimpin Melayu bahawa perlembagaan sepatutnya menyatakan pengekalan dan perkembangan bahasa Cina dan Tamil hendaklah digalakkan dan dipelihara, di mana pemimpin Melayu mestilah adil dan berpandangan luas. Kesan memberi konsep taraf kebangsaan kepada masyarakat Melayu adalah bahasa ini terus menjadi pengantaraan untuk digunakan dalam semua urusan rasmi. Walaupun boleh belajar bahasa lain, namun hanya boleh digunakan tujuan selain urusan rasmi. Dengan itu mengikut juga kepada Fasal 6 Perkara 152 Perlembagaan. Akhir sekali, tujuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah untuk memenuhi keperluan bagi menyatupadukan pelbagai etnik agar menjadi sebuah negara yang bersatu melalui satu bahasa yang sama. Ini kerana pemimpin dahulu telah memutuskan bahawa sebuah negeri yang tidak merdeka tidak dapat menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi jika ingin menyatupadukan penduduk. Oleh itu, orang bukan Melayu perlu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan orang Melayu perlu menerima hak orang bukan Melayu untuk menggunakan bahasa Melayu. Maka dengan itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.